Jelas Okay. Jelas tak? Alhamdulillah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. As-sani ghuslul wajhi. Basuh muka. Okey, perkataan basuh dia berbeza dengan yang keempat tu, mashu, sapu. Basuh yang pertamanya disyaratkan mesti air tu mampu untuk mengalir. Maksudnya air yang kita gunakan untuk membasuh muka kita ketika berwuduk mestilah air yang bukan dengan percikan ataupun bukan dengan gosok saja. Sebab tu antara kesilapan sebahagian orang dia guna, antaranya biasanya berlaku ketika sakit, tolong wuduk untuk orang yang sakit dan seumpamanya, dia ambil air Febreze tu, bekas Febreze sembuh tu kan, disembur pada muka dalam keadaan air tu sedikit lalu disapu. Maka ketika tu sapuan tadi tidak sah. Kenapa? Muka mesti dibasuh. So what must we do, apa yang perlu kita buat ialah kita kena sembur tu banyak. Banyak, tak adalah siapa berumbu kan orang kira. Berumbu muka tu, tapi maknanya dengan kadar air tu boleh mengalir, barulah kita sapu muka seseorang tersebut ataupun muka kita sendiri ke dan seumpamanya. Satu. Yang kedua, disebut al-wajhi. Sebelum tu, basuh muka ni ialah basuh kulit dan juga segala bulu yang berada dalam kawasan muka. So, kita kena kenal pasti yang manakah kawasan muka. Okey, baik. Yang pertama, bila sebut muka, kalau sekiranya daripada atas ni ialah tempat kebiasaan tumbuh rambut. Orang rambut dia, profesor pun tak kira lah mana belakang tu, tapi kira tempat asal. Roliknya tumbuh rambut situ, maka situlah dipanggil muka. Sehingga kepada zakon. Zakon maksudnya dagu. Dan juga ni, awak panggil, Terengganu panggil keng. Bahasa surat saya tak pasti panggil dia ni, tulang tepi ni. Ni muka. Dari sudut lebar pula, iaitulah anak telinga sehingga anak telinga yang lain. So, mana kawasan muka tengah sini? Masuk sekali saya kata tadi wajib basuh kulit dan juga bulu. So, bulu di sini, bulu jambang dan ke bawah ni, misal agaknya termasuk dalam perkara yang wajib dibasuh ketika basuh muka. So, sebahagian orang dia tadi ada orang Terengganu, saya tak pasti bahasa Terengganu ke bahasa surat, sideburn ataupun jambang panggil dia ni, tepi ni. Ada orang, biasanya kadang-kadang orang perempuan, dia rambut panjang, dia pun angkat atas. Ketika berwuduk dia angkat atas telinga. So bila dia berwuduk, adakah dia sapu muka tadi secara komplit? Roliknya dok. Bila tidak. Silap. Dok tu maksudnya tidak. Bukan dok biawuk. Baik. Apabila dia angkat rambut yang sepatutnya berada di sini, dia angkat ke atas, maka dia telah meninggalkan bulu yang sepatutnya berada di muka untuk dibasuh. Nampak? Jadi oleh sebab itu, wuduk dia tadi tidak sah. Basuhan muka tadi tidak sah, maka dalam mazhab Syafi'i tertib. Bila muka tadi tidak sah basuhan, maka tidak sah basuhan selepas daripada tu. Boleh? Bila tak sah basuhan selepas daripada tu, maka tidak sah sembahyang dia. Tu. Sesal satu. Yang kedua, as-salis, yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Dia basuh, tengok, basuh juga. Basuh maklum, saya sudah dah tadi. Al-yadain, dua tangan. Basuh tadi ma'al mirfaqain beserta dengan siku. Ma'al sini timbul persoalan satu benda. Adakah kita wajib basuh yadain dulu, barulah sampai ke siku? Ataupun boleh je kita basuh tengah ni. Start tengah ni, kita pun perhati belah kanan, belah siku.
kemudian kita perhati belah tangan ni. Ke macam mana? Ke boleh je macam mana? Jawapannya boleh sahaja macam mana bro. Cuma kena pastikan air dibasuh start daripada start daripada tangan sehingga ke siku. Okey, tu dari sudut sah ataupun dikira rukun. Cuma untuk memperoleh perkara sunat. Nak boleh sunat hak mana? Maka disunatkan kita mula daripada tangan sampai ke siku. Sunat. Sunat. Di sisi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dikatakan sama ada kita basuh sendiri wuduk tadi ataupun kita minta orang lain basuhkan kepada kita, sunat kita mulakan daripada tangan sehingga siku. Apa contoh suruh orang lain basuh? Suruh orang lain basuh, yang pertama secara hakikatnya kita suruh orang rumah kita ke kawan kita ke basuh kejap. Hukum minta suruh tu kita akan bincang last lagi. Dekat-dekat last dia ada masalah isti'anah. Minta tolong, apa hukumnya? Saya sengaja tak mau sebut, bukan menyembunyikan ilmu. Tapi nak suruh sabar tunggu apa habis. Nampak tak? Minta tolong orang tu suku kira. Cuma nak kata bila kita minta tolong orang, maka di sisi Syekh Ibn Hajar sunat dimulakan daripada tangan sehingga kepada siku. Contoh lagi minta tolong orang, kata ulama, contoh lagi minta tolong orang ialah kita guna Hanafiyah. Tahu Hanafiyah? Paling baik. Nampak tak? Hanafiyah tu maksudnya paling baik. Kita guna paling baik masjid ke rumah kita ke. Okey, masa tu di sisi Syekh Ibn Hajar sunat juga kita basuh tangan kita bermula daripada tangan sehingga ke siku. Okey, sebab apa saya sebut ni? Sebab ada khilaf. Sini nak main khilaf sikit. Jarang-jarang kita main lah khilaf tau. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i iaitu pendapat Imam Ramli, dia menyatakan kalau sekiranya kita basuh tangan sendiri, maksudnya guna kolah ke apa, kita cebok beruh kita basuh, sunat tangan sehingga ke siku. Tapi bila kita minta tolong orang, nampak? Sunat kita mula daripada siku ke ni? Siku tau. Takut tukar dengan bahu. Sebab kadang-kadang saya terpelacur lidah sebut bahu. Siku ni sehingga ke tangan. Apabila kita minta tolong orang. Jadi di sisi Syekh Ramli, ketika kita basuh guna paling baik tadi, sunat kita mula ni dulu sampai ke sini. Jelas? Okey, memandangkan kitab kita ni dia tidak sebut, Syarih rahimahullah tidak sebut tentang perkara sunat, jadi saya sebut sikit perkara sunat. Kita aja dengar masalah ghurrah wa tahjil. Berdasarkan hadis, saya rasa sahabat kita dengar banyak kali dah hadis ni. Jadi ghurrah iaitu kita basuh muka lebih dengan kadar yang lebih. Tahjil pula kita basuh tangan kita tadi ni dengan kadar yang lebih. Soalan saya, lebih banyak mana? Maka ulama dibahagikan. Ghurrah dan tahjil ada yang hukumnya wajib, satu, dan ada yang hukumnya sunat. Ghurrah maksudnya basuh lebih muka, kadar yang wajib ialah kadar yang kita biasa dengar kaedah kan, ma la yatimul wajib illa bi fahuwal wajib. Kadar yang kalau kita tak basuh tepat tersebut, maka tak sempurna basuhan muka. Maka itu ghurrah yang wajib. Boleh? Muka, orang panggil dia sempadang antara muka dengan kepala ni. Ni kadar ghurrah yang wajib pada muka. Boleh? Tahjil pula, kita basuh tangan kan sampai ke siku. Siku ni adakah kita wajib basuh siku sempadang antara siku dengan bahu kita ni, bahu ke panggil, lengan atas ni. Tengok, lengan atas ni, kadar sempadang tadi tu kadar tahjil yang wajib. Boleh? Kadar tahjil yang wajib. Kadar ghurrah yang sunat yang mana? Tahjil yang sunat yang mana? Ghurrah yang sunat lebih daripada kadar wajib tadi. Sempadang tadi kita basuh lebih lagi. Hak tu dapat pahala sunat
ghurrah. Pahala sunat tahjil dalam basuhan tangan ni, lepas daripada kadar wajib tadi, kita basuh sehingga ke bahu. Cuma kalau kita basuh sebahagian saja lengan atas, tak sampai ke bahu, sudah menghasilkan pahala sunat. Yang lagi sempurna, yang saya kata sampai ke bahu tadi tu adalah sunat yang paling perfect. Nampak? Yang sebaik-baiknya adalah sampai ke bahu. Sebab itulah kita tengok hikmah kenapa disunatkan berwuduk daripada rumah. Sebenarnya wuduk dari rumah ni bukan sahaja musim PKP ni ya. PKP dah. Bukan. Tapi dia dah disyariat ataupun digalakkan sebelum ni lagi. Kerana di rumah tu lah kita selesa untuk akad baju sampai ke sini dan sebagainya, lelaki dan perempuan. Selesai. Lepas tu tahjil dalam masalah apa? Dalam masalah tangan. Alang-alang dah sebut isu ni, saya masuk lalu yang seterusnya masalah kaki lagi. Tahjil dalam kaki, tahjil juga kadar yang wajib ialah kadar sempadan di antara apa panggil ni, buku lali dengan kaki tadi. Sempadan tu adalah kadar tahjil yang wajib pada basuhan kaki. Okey, nak dapat pahala, kita lebihkan sikit daripada basuhan wajib tadi, dah dapat pahala tahjil basuh kaki. Tahjil yang sunat. Nak lagi sempurna, perfect, tak? Ialah kita sapu sampai ke lutut. Sapu sampai ke lutut. Sebab tu ni sekali lagi digalakkan kita tadi, Allahumma salli ala Muhammad, berwuduk di rumah. Selesai. So bila sebut ghurrah dan tahjil, letak dalam kepala ada kadar wajib dan ada kadar sunat. Okey, terus. Kemudian dia kata al-mirfaqain sampai ke situ. Ar-rabi' mashu syai'in minar ra'si. Baik. Yang pertama disebut digunakan perkataan mashu. Mashu maksudnya sapu. Bila sebut sapu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengarang menggunakan perkataan mashu yang pertamanya kerana Quran dah sebut itu. Yang kedua, kerana isyarat daripada tidak disyaratkan ketika kita basuh kepala ni, tidak disyaratkan air tadi mengalir. Cukup sekadar kalau kita lembapkan tangan kita, kita pun letak je atas rambut kita. Maka sah basuhan kepala ni. Ataupun basuhan rambut ni, sah. Ataupun kita tak ambil letak tangan kita, kita basahkan tisu, kita pun letak. Hukumnya sah, wuduk tersebut sudah memadai. Okey. Soalan, dah kalau kita basuh, tadi sapu, sekarang ni kalau kita basuh, ambil air baru basuh. Baik. Itu dari sudut sah, ya, sah. Dari sudut sah, sah kerana itu lebih daripada kadar yang diwajibkan. Cuma ulama kata, bila dah kita lebih daripada kadar yang dituntut, maka hukumnya adalah makruh. Sebab tu bila krisis air apa semua, bila kita faham fiqh, sebenarnya syarak tidak membebankan. Ada orang kata dah kita nak berwuduk lagi, nak makan lagi, dah. Kalau kita buat kadar yang syarak suruh, tak berat pun sebenarnya. Rambut tadi kita lembapkan air, kita letak selesai. Kadar wajib, dah tak ada air kan. Gitu. Sebab kebodohan kita nak salahkan syarak. Itu satu sikap yang sangat bahaya lah. Sangat bahaya. Baik. Mashu, baik. Sapu dia. Syai'in minar ra'si. Sesuatu daripada kepala dia. Sini saya nak sebut sikit, walaupun musannif tak sebut, saya nak panjangkan sikit, iaitu yang wajib dibasuh daripada kepala ni ialah sama ada kulit kepala, sama ada atau bulu kepala. Hak muka tadi, bulu dan juga kulit dan juga bulu. Sekarang ni kulit kepala atau bulu kepala. Maksudnya rambut lah, bulu kepala. Dah berapakah minimum kadar kita boleh kita wajib basuh rambut ni ataupun kepala ni? Ulama kata cukup sekadar sebahagian daripada sehelai rambut. Sebahagian daripada sehelai rambut ni merupakan pendapat mutamak mazhab Imam Syafi'i.
Biasa dengar kaulah dulu 3 helai. Pendapat muktamad, sebahagian daripada sehelai rambut sudah memadai. Jadinya kalau sekiranya kita tak akan piyah nak ayat lelaki, kita buka sikit cotek tu, kita lembabkan tangan, kita pun colak. Colak itu. Sah tak? Sah. Sah. Cuma ada sesyarat lagi. Mestilah bulu ataupun rambut yang disapu tadi tu tidak melepasi had, maksudnya tidak melepasi had kepala sehingga masuk ke had muka. Ada orang dia ada bojeng, orang lelaki kayak gitu sebut masalah apa. Dia ada bojeng. Orang ni panggil bojeng apa? Jambu tau. Jambu. Jambu tadi cuba kita terik sampai ke depan, dia akan melepasi had muka kan? So kadar yang melepasi had muka tadi, kalau bojeng, saya tak ada bojeng, tak tunjuk dah. Nampak tak? Kita pun sapu hujung je. Satu bojeng sampai hujung sokok saya, piyah saya ni, kita sapu hujung sahaja. Memadai tak? Tidak memadai. Lepas tu nak buat kan ni? Sapu ni, hak dekat depan muka ni, buat gitu lalu. Asal nak ambil sekurang-kurang. Jadi kalau melepasi muka, hak tu tidak dikira. Kenapa? Dia tidak lagi walaupun masa tu rambut tadi tu duduk atas ni. Nampak? Sama juga dengan orang perempuan, dia rambut panjang ataupun orang lelaki rambut panjang ikut dia pergi basuh belakang dia pergi sapu belakang ni. Sah tak basuhan kepala dia, sapuan kepala tidak sah. Sebab tu ulama fiqh mari tarik masalah, kalau orang puan dia sanggul rambut, dia basuh hanya pada sanggulan tadi, tidak sah. Kenapa? Kerana kalau dibuka sanggul rambut tadi, dia akan melepasi hak muka. Gitu. Hak kepala. Tak maaf. Baik, selesai. Jadi kita pegang beberapa kunci tu supaya kita mudah untuk baca kitab-kitab besar dan tidak terkeliru. Al-khamisu yang kelima, ghaslu rijlaini, sekali lagi disebut ghaslu bukan mashu. Maklum bagaimana telah disebutkan di atas. Ar-rijlain, dua kaki, ma'al ka'bain, ma'al dengan maksud sehingga kepada buku lali. Ini saya sebut tadi isu tahjil. Dan tak perlulah saya ulah panjang, takut masa yang tidak sempat. Cuma saya nak khabar dalam kitab-kitab yang besar, dia akan bincang lah. Kalau orang tadi lahir-lahir tak ada kaki, nak basuh mana? Tak. Ataupun orang tadi accident, na'udzubillah, minta jauh. Jadi putus kaki, nak basuh mana? Maka ulama kata, kadarnya ialah kadar hujung daripada tempat putus tadi. Cuma pendetailan lagi, saya sebut rekah itu, perinciannya sahabat-sahabat boleh tengok sebab dia ada perbezaan sikit. Kalau lahir dalam keadaan tak ada kaki dah satu, ataupun putus kaki tu dekat kadar mana? Putus kadar tempat wajib lagi, contoh kaki tu putus, tapi bukanlah putus sampai buku lali, tu lain perbahasannya. Kalau putus tu sampai dekat, contoh sampai kat peha, tu perbincangan yang lain. Jadi saya sengaja gantungkan, memandangkan peserta daurah kita terdiri daripada penuntut ilmu. Jadi boleh kita tengoklah dalam kitab yang lain. Hawi kerja rumah. Ingat free-free ke? Masuk oleh belaka ke? Baik. As-sadisu yang ke-6, tertib. Okay. Tertib ulama bahagikan kepada dua. Yang pertama tertib hakiki. Yang kedua tertib taqdiri. Takdir. Takdir maksudnya anggur-anggur. Baik, takdiri. Tertib hakiki, tertib takdiri. Tertib hakiki maksudnya benda. Tertib hakiki maksudnya kita mulakan daripada basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian sapu kepala, kemudian sapu kaki. Apa maksud? Okey, waktu kita faham belaka dah, kita pergi pada masalah. Kalau orang tadi dia berwuduk, siap wuduk dia, dia nak semayang, dia tengok tangan dia ada cap. Tangan dia ada cap. Dan dia yakin cap tadi kena sebelum daripada dia berwuduk lagi. Saya sebut yakin tu maksudnya ada masalah keluar lah tu. Dia yakin, confirm cap tu memang kena sebelum berwuduk. Memang tak ada sangkaan lain kena lepas ada wuduk dah. Memang dia yakin sebelum berwuduk cap tu ada dah. Sebab dia cat rumah dia. Baik. Jadi
Lepas tahu cap, antara syarat nanti kita akan tengok syarat-syarat sah wuduk, mesti hilangkan segala benda yang menghalang air. So, dia sepatutnya menghilangkan perkara cap tadi tu sebelum dia berwuduk. Tapi cap tadi ada pada tempat yang dia wajib wuduk. So, permukaan tadi tak kena air. So, apa nak kena buat? Dia kena ulang balik wuduk tadi, dia kena hilangkan dulu cap tadi, kemudian dia kena ulang balik wuduk. Soalan saya, dia nak kena ulang tu start mana? Dia nak start daripada mana? Jadi, adakah dia sekadar lepas daripada dia hilangkan cap, dia basuh tangan saja? Cukup tak? Dia hilangkan cap, dia basuh tangan saja? Jawapannya tidak cukup. Kenapa? Dia hilangkan cap, dia kena basuh tangan, kemudian buat apa yang selepas daripada basuh tangan. Maksudnya, lepas daripada basuh tangan, dia basuh sapu kepala balik, kemudian basuh kaki dia. Why? Kenapa dia buat gitu? Kerana tertib. Ni alasan dia. Kerana tertib. Saya sekolah dulu, sahabat-sahabat Tok Jirin tahu lah. 3 orang je boleh D masa terakhir SPN. Tak nak indikasi apa tahu lah ke tu. 3 orang je. Nampak tak? Memang out bahasa Inggeris. Ada 3 lah. Sikit-sikit belajar. Tapi tak erti pakai sudah kau. Nampak? Mujur masa SPN tu, bahasa Inggeris boleh C. Nampak tak? Bersyukur tu cikgu bahasa Inggeris. Tak ada orang boleh D. Nampak kan ni? Apalah, okay, selesai. Cuma nak khabar, nak cerita benda tadi. Jadi dia wajib lepas dia basuh tangan dia, hilangkan cap dia, dia basuh balik tangan dan dia mulakan balik basuh kepala, sapu kepala dan juga kaki. Dah apa dia tidak perlu basuh daripada muka balik? Kerana mualak dalam wuduk adalah sunat. Saya dah dia. Mualak dalam wuduk adalah sunat. Kecuali kalau dia batal dah wuduk, tu memang kena start daripada awal lah. Kalau saya bahas tadi tu masalah kalau dia masih ada lagi wuduk, mukanya tu tak perlu basuh. Sebab mukanya tak ada masalah, yang jadi masalah bermula daripada tangan dia. Tu nak faham tertib hakiki. Dia akan tarik masalah ke situ. Adapun masalah tertib takdiri ni, biasanya ulama bincang isu ingrimas. Ingrimas maksudnya nyelang-nyelang. Berendang ataupun menyelang lah, menyelang. Menyelang dalam air, dalam mazhab Syafi'i dia ada 3 pendapat. Cara apa yang saya boleh simpulkan. Pendapat yang pertama, tertib takdiri. Bila kita nak berwuduk dalam air, cara yang pertama, ni pendapat yang pertama boleh pilih mana-mana kerana semuanya adalah dia boleh pakai. Nanti saya akan ayat pendapat yang kuat ni. Pendapat yang pertama dia kata, kita menyelam dalam air, seluruh anggota wuduk kita terkena air. Lalu kita niat. Syarat pertama kita niat untuk berwuduk. Syarat yang kedua dia kata mesti selam tadi dengan kadar masa yang cukup untuk kita buat tartib hakiki. Dengan kadar masa kita golek-golek buat tertib hakiki. Maksudnya benda, cuba sahabat-sahabat sekali, 3 sekali tengok berapa saat. Kita basuh muka, tak payah kira 3 kali, kira hak wajib je ni. Basuh muka, basuh tangan 2 tik sekali, sapu kepala dan basuh kaki. Berapa saat boleh? Katakanlah 8 saat, katakanlah. Ni nak kira kadar masa dia. Jadi atas pendapat yang pertama tadi dia kata, nak sah, kita nak boleh sah, tidak dah tertib hakiki guna kita selang gitu. Mana ada tertib dah, muka tangan kan seretak kan masa tu. Tak tertib sebagaimana hak saya sebut tadi dah kan. Ni perbincangan dia. So masa tu bila dia selang, dia kata syarat pertama kena niat wuduk. Syarat yang kedua mesti selang tadi dengan kadar golek kita ambil wuduk biasa. Maksudnya kadar wajib tadi. So kalau nak kira sunat memang lama lagi lah. Mapu kerah dulu dalam air tu. Nampak tak? Jadi kira wajib je. 8 saat, mesti selang 8 saat, baru naik atas. Boleh? Ni pendapat yang pertama. Yang ni pendapat ni berat sikit lah. Kalau jenis lelah apa. Nampak tak? Nak buat ibadat, kerah dulu dalam air. Baik. Pendapat yang kedua yang akan saya sebut ni, dan ni lah pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Bila kita menyelam, cukup satu je syarat,
kita tidak mesti niat untuk berwuduk. Bila dah semua anggota wuduk tu masuk dalam air, kita pun niat wuduk, lalu sah wuduk kita tanpa kita tunggu tempoh masa dia. Mana selang, asalkan seluruh anggota wuduk kita kena air, sah dah. Ini pendapat kedua dan inilah pendapat muktamad yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang ketiga, tak ada istilah tertib takdiri. Maka kena kena ikut tertib jugalah. Gitu. Lepas tu nak pakai hak ni, hak muktamad lah. Sebab kadang-kadang kita duduk di dalam mandi dengan kawan-kawan, dia berenang dah bila dia berenang boleh sejam setengah, 3 jam. Tak nak ambil wuduk ni bangun, dia buat normal. Dia ambil wuduk, basuh tangan, basuh muka, dia basuh tangan. Rugi lah, rugi. Padahal tengah-tengah dalam air tu, kita boleh berwuduk lalu, apa salahnya niat je. Gitu ceritanya. Baik, selesai. Okey, seterusnya. Panjang lagi kita ni Allahu Rabbi. Faslun fi niyati tertib. Fasal pada menerangkan niat tertib. Niat dan tertib, afwan. Niat dan tertib. Ini saya baca je lah. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Qasad, kita tujukan sesuatu, kita nak benda. Qasad, kita tuju pada sesuatu tadi dalam keadaan kita muqtarinan, berserta dengan perbuatan. Okey, saya bagi satu faedah. Dalam mazhab Syafi'i, kita ada beza niat dan azam. Niat, kita qasad sesuatu sekaligus dengan perbuatan. Ada pun azam, kita niat, dak buat lagi, itu dipanggil azam. Boleh? Itu dipanggil azam. Contoh, kita nak pergi bayang sejid ni 3 rakaat. Bayang lagi, dak takbiratul ihram lagi, itu dipanggil azam. Tidak dipanggil qasad. Qasad ni, ketika takbiratul ihram, kita datangkan niat. Aku nak membayang maghrib 3 rakaat. Aku nak membayang pada maghrib 3 rakaat. Masa tu baru dipanggil niat. Okey, settle situ dulu. Selakau. Okey, selesai situ. Dalam mazhab Syafi'i, kebanyakan masalah disyaratkan muqtarinan bi fi'lih. Disyaratkan serta dengan perbuatan kecuali 3 masalah. Kecuali 3 masalah. Hak yang disyaratkan niat lah. Sebab ada kau ibadat yang tak disyaratkan niat. Contoh basuh najis. Adakah disyaratkan niat? Tu tak daripada awal lagi. Kena niat aku nak basuh najis. Yang kita bincang ni adalah ibadat yang disyaratkan niat. Ada 3 situasi ni yang tidak mengapa kalau tidak muqtarinan bi fi'lih. Boleh? Yang tidak berserta dengan perbuatan. Yang satu ni, yang pertama, qani ni bukan sekadar tidak mengapa, bahkan wajib tidak disertakan sekali dengan perbuatan. Maksudnya, azam mengambil hukum niat. Apa dia? Puasa. Puasa, kalau ikut mula puasa kita adalah waktu mana? Waktu masuk waktu subuh lah. Terbit fajar. Kalau ikutkan kaedah ni, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih ni, kita kena tunggu. Tunggu matahari nak naik tu, mak niat. Betul tak itu? Pasal nak muqtarinan. Bahkan kalau ada hak jenis gila, hak semangat gitu, puasanya tak sah. Kenapa? Syarat niat dalam mazhab Syafi'i mesti mabit, mesti memalangkan niat. Maksudnya mesti niat sebelum daripada terbit fajar. Dia semangat gitu tunggu pak naik je niat. Puasa tak sah. Kenapa? Itulah situasi wajib. Azam mengambil hukum niat. Satu. Lepas tu yang kedua ni, azam mengambil hukum niat tetapi tidak wajib buat gini. Nak buat boleh ke tapi tak wajib. Mana? 2 situasi. Yang pertama, bayar zakat. Bayar zakat, kita boleh niat ketika kita start himpun harta tu. Dalam hati kita, tengah-tengah himpun harta nak bayar zakat ke ikut zakat fitrah ke, zakat harta ke, kita kosak dah masa tu, kita bayar lagi, tak bayar lagi, tak ada lagi majlis taqabud, majlis serah-serah tak ada lagi. Kita niat dah masa tu, ni harta aku harta zakat. Ni harta aku kumpul ni harta zakat. Lalu
ketika kita majlis penyerahan, kita hulur kepada asnaf tu, kalau kita tak niat masa tu pun sah dah zakat kita. Apa? Kerana apa? Harus niat, tapi syarat bukan tu, dia mesti ketika kita dah himpun harta dia ataupun ketika sedang menghimpunkan harta untuk dikeluarkan zakat. Nah, cuma beraluhnya ustaz-ustaz ataupun amil zakat kita, sebahagian tempat tu dia akan suruh kita sebut kan. Ini zakat saya sekian. Tu takut sekadar penjagaan je lah. Tak ada masalah pun. Baik, satu. Yang kedua, masalah udhiyah. Sembelihan korban. Okey, dalam zakat tadi sebelum tu saya kata, kalau nak diambil kira niat dekat mana, masa majlis serah tu kita niat. Patutnya masa tu lah. Tapi dibolehkan kita niat sebelum daripada tu. Masalah yang seterusnya adalah udhiyah. Tidak, maksudnya azam mengambil hukum niat. Udhiyah iaitu sembelih lembu. Orang hebat. Baik, kalau ikut muqtarina bifi'lih, dia kena masa bisa kena tekuk lembu tu, Torres kan tu je niat lalu. Soalannya, berapa ramai boleh buat kerja itu? Nampak? So, kalau dia niat sebelum daripada tu, ni untuk korban sekian orang. Masa tu kerak lagi tekuk, dah kerak lagi. Ketika tu sah dah niat dia, kerana niat mengambil hukum azam. Boleh? Dia selesai. Wa mahalluha, dan tempat niat tadi adalah hati. Wattalaffuzu biha, melafaz dengannya dengan niat tadi tu sunnatun, hukumnya adalah sunat. Sini masalah. Orang kata melafaz niat tadi adalah bid'ah kerana mereka ibadat. Okey. Sekarang ni saya tak mau bahas siapa kumpulan tu. No, kita bahas secara ilmiah. Saya tak suka tuju ni Wahabi. No. Kita bahas secara teori dan secara ilmiah. Baik. Ketika orang tadi kata melafazkan niat adalah bid'ah, kenapa bid'ah? Kerana mereka ibadat. Soalan saya, ketika kita melafazkan niat, adakah kita telah masuk dalam ibadat sembahyang? Tak lah. Sebab permulaan sembahyang bermula dengan takbiratul ihram. Kita lafaz niat sahaja aku ataupun usolli fardu tadi tu. Usolli fardu zuhri apa semua tadi bila? Ketika sebelum kita takbiratul ihram lah. Sebelum kita sebut Allahu Akbar lah. Sebelum sebut Allahu Akbar tu dipanggil sembahyang lagi? Tak lagi. So kenapa dikatakan mereka kan ibadat, reka ibadat. Sedangkan melafaz niat tadi tu kita tak masuk lagi pun dalam ibadat. Tu jawab pertama 1-0. Apa tak? Baik, 1. Lepas tu mana dalil mazhab Syafi'i yang berhujah melafazkan niat adalah sunat? Baik. Antara hujah mazhab Syafi'i daripada Quran. Faham daripada Quran. Mafhum daripada Quran. Innama, apa nama ni? Allahumma salli ala Muhammad. Oh, tak tahu bit sekarang. Tanfa'ul mu'minin tu dia. Kita tolong seorang. Ada tak tanfa'ul mu'minin belakang tu? Berilah peringatan tu, kerana peringatan tu memberi manfaat kepada orang beriman. Wa zakir. Aywa, jazakumullah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allah. Tak ingat sekarang Astaghfirullahalazim. Baik, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nescaya peringatan tadi tu memberi manfaat pada orang beriman. So, ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kita faham lagu mana? Kalaulah peringatan tadi tu memberi manfaat kepada orang beriman yang lain, hukumnya dituntut, maka apa salah kalau kita buat sesuatu perkara yang membantu kita, memberi peringatan kita untuk tolong diri kita fokus dalam sembahyang. 1. Yang kedua, dalil surah Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan juga ketakwaan. So, sekarang ni takwa dengan maksud perkara yang diperintah. Maka sembahyang merupakan perkara yang diperintah. Maka kita melakukan perkara yang membantu kita untuk takwa, disuruh oleh agama, maka melafaz niat untuk membantu kita ingat dalam sembahyang, hukumnya adalah
disuruh. Tu dalil, antara dalil dia. So kita boleh kupas dalil tu waktu tahap muntahi lah. Tak wajib tak tahu siapa tu. Kita tahu lafaz niat tu sunat, okey dah. Dah. Okay, selesai. Cuma walaupun lafaz niat ni sunat, cuma ulama kata melafazkan niat tadi ia ada segi perbahasan. Sirriyah ke jahriyah? Kita lafaz niat ni usolli fardu tu sunat kita sekadar dengar telinga kita saja, maka sepakat ulama kata talafuz bin niyah, melafaz dengan niat untuk sembahyang ni disunat, bukan sekadar disunatkan, bahkan disuruh, yang disyariatkan adalah dengan sirriyah, sekadar kita dengar telinga kita saja. Jangan siapa kacau orang sebelah. Ni satu benda yang kita kena tegur lah. Masyarakat kita kadang-kadang macam dia seorang nak membayang. Nampak tak? Tengah duduk majlis tu, usolli. Hak jenis was-was pula. Nampak? 10 minit je seorang nak boleh masuk. Orang dia salah dah, dia duduk usolli dah kacau orang. Tu tak boleh tak boleh. Nampak? Dia pakai. Dah kan sunat, betul dah sunat. Dah sunat kuat, gedok gila. Gitu maksudnya. Dia ada dua perbahasan pula lah. Tu. Wa waktuha, dan waktu niat tadi tu inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Ketika mula-mula kita basuh permulaan juzuk daripada wajahnya. Maksudnya benda mula dikira, saya sebut tadi. Mula dikira basuhan tadi apabila kita niat. Bila kita basuh, start kita niat itulah dikira basuhan wajib. Tu maksud ayat ni. Inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Baik. Wa tartibu, dan tertib itu alla yuqaddama udwun ala udwin. Iaitulah kamu tidak didahulukan udwun, satu anggota pun atas anggota yang lain. Telah lalu saya cerita tentang tertib hakiki dan tertib takdiri. Baik, faslun fi ahkamil ma. Sampai ke 12 itu. Ni laju sikit Ni baru awal-awal. Pasal pada menerangkan ahkamil ma', menerangkan tentang hukum air. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Air tu ada yang sikit dan air yang banyak. Ni di sisi mazhab Imam Syafi'i lah. Fal qalilu, maka air yang sedikit tadi, maduna kullatain. Air, situ barang ataupun perkara tu masuk lalu lah kepada air. Air yang duna sini dengan masuk kurang. Kullatain, 2 kolah. Okey. Maksud kita ambil dulu kiraan kurang, kiraan 1 kolah. Kita bacalah. Wal kathiru, dan air yang banyak pula, kullatani fa akthar. 2 kolah dan ke atas. Baik. Kadar manakah 2 kolah mengikut kiraan ulama kontemporari? Kita ambil tu dah sedap sikit. Sebahagian ulama kata 2 kolah ni adalah 217 liter. 217 liter. Kak Gi saya akan sebut cara kiraan kolah menggunakan tangan masing-masing. Jadi Kak Gi minta maaf, saya kena minta tolong sahabat-sahabat buka kamera untuk tengok muka saya yang handsome ni, insya-Allah. Ragu-ragu. Hari kita akan tunjuk, insya-Allah. Baik. Jadi sebahagian kata 217. Adapun Dr. Wahbah Zuhaili dalam buku Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dan ulama-ulama yang lain kata 260 liter. Lebih kurang lah, mana kata 200 lebih. Ada juga kata 216. Ada kata 217, ada kata 260 liter. Mudah kata lebih daripada 200 liter, maka waktu tu dipanggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipanggil sebagai 2 kolah. Ikut kiraan ulama kontemporari. Okey, sekarang ni kita nak kira kolah tadi ikut tangan kita pula. Okey, kejap saya nak tengok. Okey, sekarang ni kolah boleh dikira dengan kiraan hasta kita. Hasta maksud dia, hasta ujung jari sehingga ke siku, hasta. Jengkal menurut syarak, bukan hak kita faham gini, jengkal gini. Jengkal ibu jari sampai ke kelingking.
hasta sekarang ni kita ada 3 permasalahan dari sudut qoloh. Kita nak kenal pasti sama ada qoloh tadi, qoloh yang ada bulatan dipanggil seka, ataupun yang bentuk segitiga sama, ataupun qoloh tadi bentuk segi 4 tepat. Okey, baik. Imam Syakawi, sebelum tu saya sebut, Imam Syakawi kata ni tajribah bukan nas. Seorang ni, panjang seseorang adalah 4 hasta diri mereka. So cuba kira, satu panjang seseorang adalah 4 hasta diri masing-masing. So kalau sahabat-sahabat nak tengok tinggi sahabat-sahabat tu tengah bagi 4. Sama tak dengan panjang hasta? Satu hasta. Baik, bila difaham gitu, kita faham satu kaedah lagi, pusat tu adalah merupakan pertengahan diri kita, betul tak? Jadi bawah daripada pusat sehingga ke bawah tu dia panggil 2 hasta, atas ada pusat hingga ke atas tu dia panggil 2 hasta. Baik. Dan kiraan yang saya akan royak ni tak boleh dikira dengan semua tangan-tangan. Cuma kalau tak kita boleh anggap lah tangan orang yang standard. Macam orang hak tinggi 170 ke boleh lah. Jadi kalau orang tak cukup ici macam saya ni sebagai contoh, dia kena tambah 3 ya. Dia kena tambah sikit. Nampak? Dia boleh ambil kira hasta yang dimaksudkan tadi. Baik. Kita tengok masalah yang pertama. Kalau sekiranya segi 4 tepat tadi. Segi 4 tepat tadi, maka hak yang perlunya ialah kita akan kira panjang darab lebar darab tinggi boleh. Mesti satu hasta, satu 1/4 hasta. Maksudnya panjang dia 1/4 hasta, lebar dia 1/4 hasta dan tinggi dia adalah 1/4 hasta. So ukur tangan, nampak? Ukur tangan ataupun boleh hanggar kita duduk dengan pusat tadi tu, saya bagi dah kaedah dia kan. Maknanya kalau cukup kadar tu, hasta kita tu terat rumah, kalau rumah ada qoloh ke. Tiga ukur, cukup tak 2 hasta? 2 hasta pula, 2 qoloh. Kalau cukup lebih dari 2 qoloh, kita boleh mandi dalam tu lagi. Nampak tak? Mandi bukan mandi biasa, mandi wajib dulu. Tubik daripada tu, boleh mandi pula. Gila pula adik ke siapa ke nak mandi, ada masalah. Kerana apa? Lebih daripada 2 qoloh. Okey, boleh? Kiraan hasta tadi, kalau murabbak 1/4 hasta, panjang dan lebar dan tinggi. Maksudnya 1/4 hasta panjang, 1/4 hasta lebar, 1/4 hasta tinggi. Satu. Masalah yang kedua, saya tak tahu lah siapa akan ngelah boleh huraian gini. Sebab ni permulaan biasa huraian panjang tau. Siapa ngelah, tengoklah kita speed lah. Masalah kedua adalah mudawar. Mudawar ni maksudnya dalam bulatan tadi. Ataupun dalam seka tadi. Maka hak ni ada beza sikit. Hasta tadi maklum, hasta orang yang standard, pertengahan, bukan terlalu pendek, bukan hak jenis panjang sangat pula. Saya rasa 170 tu macam tinggi sangat juga tau. Tak tahulah. Okey. Kalau mudawar, dia dari sudut kedalaman dia, kedalaman dia mesti 2 hasta setengah. 2,5 hasta ke 2 hasta setengah sebut je. Tak ingat ada bahasa Melayu 2,5 hasta ataupun 2 hasta setengah. Amkon, kedalaman dia. So 2 hasta setengah mudah je. Saya royak dah dia kan, pusat kita tu 2 hasta dah. So kita berdiri, tambahlah sikit. Tengok je lah hari tu. Nampak? Tak maaf tunjuk perut. Baik. Okey, baik. Lepas tu dari sudut dia panggil dia diameter. Bulat, tinggi tu dan diameter dia adalah 1 hasta. 1 hasta diameter. Saya nak kepastian, tuan pengurusi tolong saya ya. Diameter start daripada hujung ke hujung tak? Ke parameter? Betul. Ya, parameter baru daripada tengah ke hujung kan? Okey, baik. Yang dimasukkan, jazakumullah. Yang dimasukkan adalah diameter. Diameter dia adalah 1 hasta. So kalau kita ada qoloh bulat rumah,
cukup kita berdiri, tapi saya ni tak cukup lah sebab tak berapa tinggi. Sahabat-sahabat yang tinggi 170 lebih tadi tu, dia tengok lebih sikit daripada kadar pusat dia, pusat lebih sikit setengah hasta. Nah, dan dia buat hasta ni, ambil kiri hasta tadi tu, maka kelebaran itu adalah 2 kolah. Boleh? Mudah tak? Mudah je. Nah, pandai mudah lah. Hak jadi payah tu apa? Tidak cerdik. Tu dia. Dah, tu. Jadi biasanya orang duk kira ni galeng dia panggil. Galeng toksik tau. Tak? Kalau bulat ni galeng toksik. Tu biasa dua kolah tu. Lebih daripada tu boleh mandi dah tu. Kadar tu pun boleh mandi dah. Kalau mandi wajib pun. Dah. Yang seterusnya adalah selesai tak? Selesai habis lah. Okey, terus. Panjang pula Al-qalilu yatanajjasu kejap dah. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sikit tadi, kurang daripada 2 kolah tadi, akan menajiskan, yatanajjasu menjadi najis, menjadi najis biwuqu'in najasah dengan jatuhnya najis fihi ay fi ma'il qalil, dalam air yang sikit, wa in situ dipanggil lil ghayah. Ghayah. Walaupun tidak berubah. Walaupun air tadi tak berubah. Nampak? Jadi sini ada syarat lagi ni. Air yang sikit, contoh kita kata air teh kita. Air teh kita jatuh najis. Masuk najis bangkai sebagai contoh. Lalat yang telah mati, lalat duduk najis. Kerana kaedahnya asal semua benda haiwan ni ketika hidupnya adalah suci, kecuali anjing dan babi. Hak jadi mati tadi, mati dengan sebab bangkai. Jadi bila dah jadi bangkai, situ dia akan bagi pula. Kalau haiwan tu haram dimakan, dia jadi bangkai. Nampak? Jadi apa tadi nak kata? Okey, contoh. Dalam air kita jatuh tikus. Bangkai yang tidak dimaafkan. Dalam air kita ataupun bini kita masuk sejak, natang tikus tu dia main pandai lela gua ni, tak tahu, dia zoom daripada atas degung masuk dalam air yang kita buat tadi. Baik. Kalau jatuh dalam tadi, walaupun air tikus mati, maka ketika tu walaupun tak berubah, najis tikus tadi menajiskan air tadi. So, apa yang perlu buat? Buang tu air tadi, tak perlu bagi korang minum ataupun kita minum sendiri tak boleh. Kenapa? Air tadi sudah jadi air mutanajis. Okey, hukum lagi. Hukum minum air mutanajis adalah haram. Dan hukum minum air najis adalah haram. Najis, air najis dan mutanajis kedua-dua. Sebab tu dalam nega, bila orang nega, sini kena mana sikit. Kadang-kadang jatuh, benda-benda ngarut dah jatuh. Hak mati jadi bangkai dah. Sepatutnya jadi menajis air. Kita pun jual korang, sebab orang tak tahu. Dosa tu dosa. Jangan buat kerja gitu. Berkat tu kena ada lah. Tapi tengoklah. Okey, tengok. Dia di sana dia ada najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan saya sebut tadi, contohnya najis najis tikus tadi. Tikus yang mati tadi, maka hukumnya najis. Ada najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan sebagai contoh, najis yang terlalu kecil. Contoh, lalat dia pergi hinggap dekat tahi, lalu dia pun air. Air ada menajis air, jawapannya tidak. Kenapa dimaafkan ketika tersebut? Lalat tu caranya hidup lah. Lalat tu hidup. Okey, ataupun lalat tu, lalat hidup memang ada macam awal dah. Lalat yang, kalau lalat tu mati, okey mula. Tadi nak terang tentang najis yang sikit. Jadi lalat yang ada tahi kecil, tahi lembu, bekas tahi lembu tadi, mata kita tak nampak. Walaupun kalau kita seperang ikut teleskop pun dia bagi. Nak nampak benda kecil tu Saya pun lama dah tak ingat.
Belajar kau dulu, belajar je lah. Tapi bodoh situ kau. Bodoh. Nak tengok tu, ikut kantar apa tu. Kalau ikut nampak je. Tapi Syarah ambil kira mata yang pertengahan. Standard orang tak nampak. Jadi kalau najis hak cotek-cotek tadi masuk dalam apa nama ni, air yang kurang 2 kolah, contoh bekas minuman kita sebagainya, ketika tu tidak menajiskan air. Nampak? Tidak menajiskan air. Itu kaedah asas. Ataupun bangkai yang mati yang darahnya tidak mengalir. Di sini kalau siapa-siapa doktor nak tengok perbahasan napa hukum belah katak. Macam zaman sekolah biografi dulu kan, kita pakai belah benda, belah dada katak kan. Jadi di situ ulama akan bahas apa hukum kita belah binatang hidup untuk kajian. Maka sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengharamkan. Kalau tak ada tujuan apa, mengharamkan. Dan kalau benda tu maklum dah, buat apa pergi belah? Nampak? Dan sebahagian yang lain kata harus. Harus. Tapi ada hajat lah. Sengaja pergi belah tu, sepakat ulama kata haram. Okay, baik. Tu sikit faedah. Cuma nak khabar dia ni, kalau kita belah binatang tadi tu tak ada darah. Contoh nyamuk. Nyamuk kalau ada darah, kita tepuk tu darah kita. Nampak tak? Kalau kita kedekut, ambil mula darah tu sipang mula dalam kulit kita. Baik. Itu darah kita. Sebab nyamuk bukan jenis darah mengalir. Jadi nyamuk, anda kata bila dia mati, perbahasan lepas mati ni, kalau hidup ada masalah. Lepas mati dia masuk. Nyamuk tu masuk. Maka ketika tu dia tidak menajiskan air, kita sekadar buang nyamuk dan minum air tadi. Itu kalau selera lah. Dan kalau kita minum ke orang pun tak dosa lah. Kenapa? Dia tidak menajiskan air. Dia tidak menajiskan air. Baik. Cuma syaratnya, najis yang dimaafkan tadi tidak menajiskan air sekiranya. Kita bukan najis tadi masuk dalam bekas kita, dalam air yang kurang 2 kolah tadi, bukan dengan perbuatan kita. Kalau ia masuk dalam 2 kolah dengan perbuatan kita, maksudnya kita ambil lalat hak mati, kita lepor dalam air kita. Perbuatan kita buat. Maka ketika tu walaupun najis yang tidak dimaafkan, lalat hak mati tadi, hak darah tak mengalir tadi, menajiskan air masa tu. Dah sebab kerja gila ya. Dah sebab kerja gila. Dah ada orang tak ada kerja masa PKP lah. PKP tau. Yang ambil lalat, dia letak dalam air. Sebab Nabi kata bila lalat masuk, buang mula. Nabi kata bila lalat masuk, bukan membubuh. Nampak? Ni dia pergi bubuh, dia pun akad, selang sikit, dia pun akad, dia minum air. Hukumnya minum air mutanajis. Kerana perbuatan kita memasukkan najis yang tidak dimaafkan. Selesai. Wal ma'ul kasih. Okay. Sebab tu, satu lagi, ulama kita ajar, tutup guru ajar, bila kita nak buat air teh ke, air gula ke. Okay, satu lagi, dah ingat tinggal air tadi akan menjadi najis. Air dia akan jadi najis apabila najis tu dia masuk atas air. Dalam bahasa kitab Jawi kata najis datang atas air. Kalau najis tu ada dah dalam, kita datangkan air, ketika tu suci. Walaupun kurang daripada 2 kolah. Maksudnya dia, contoh. Kita nak basuh baju, kena air mazi tadi. Ada. Luar tadi kena air mazi. Saya cerita dalam sesi pertama ni. Baik, kita pun letak dalam badi yang kosong. Badi tadi goliknya tak cukup 2 kolah lah. Lalu kita letak air mazi, seluruh yang ada air mazi, lalu kita letak air mutlak. Lalu kita gonyah, maka ketika tu air mutlak tadi menyucikan najis tadi. Kenapa? Air jatuh ataupun air tadi diletakkan selepas daripada diletakkan najis. Adapun kalau sekiranya kita letak air dulu, dalam badi kan kurang 2 kolah. Kita ambil bekas luar yang kena air mazi tadi, kita pergi selang dalam kolah. Air ada dah. Kita dalam kolah pula, dalam badi tadi. Maka ketika tu 10 badi pun yang kalian buat, dah ambil ni celup pula, semua najis yang dicelup dalam air tadi, yang kurang 2 kolah tadi, najis tadi menajiskan air tersebut. Dah cuci dah luar, dah cuci sekarang baru. Walaupun hilang dah zat najis tadi.
Waktu kena ngaji sikit, mudah tak. Okey, saya nak start speed dah. Okey, wal ma'ul kathir. Air yang banyak, la yatanajjasu, tidak menjadi najis, illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Melainkan sekiranya najis tadi berubah warna rasa dia ataupun warnanya ataupun bau dia. Dan ni perbahasannya pun agak panjang. Baik, terus. Faslun fi mujibatil ghusli. Mujibat dengan maksud perkara yang menjadi sebab. Mujibat sini perkara yang mewajibkan mandi, maksudnya perkara yang menjadi sebab kepada wajib mandi. Ulama fiqh dia membezakan perkataan al-ghuslu dengan difathahkan ghain dan membezakan perkataan al-ghuslu dengan didammahkan ghain. Apa faedah dia? Bila sebut al-ghuslu, yang dikehendaki adalah basuh. Bila sebut al-ghuslu, yang dikehendaki adalah mandi. Tu. Beres. Mujibatul ghusli sittatun. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. 6 ni ada perbahasan lagi lah. Dah. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ilaj lagi khusus daripada dukhul. Dukhul wasuk saja. Hasyafah ingat tak? Saya royak dah tadi. Hasyafah kepala helmet. Baik. Masuk kepala helmet walaupun batang senapang tu dah masuk lagi. Asal masuk kepala tu, walaupun kepala kita tu panjang daripada Selangor tu sampai Terengganu. Lagi tak tenggelam kepala tadi, ilaj ni maksudnya tenggelam. Lagi tak tenggelam kepala tadi, tidak wajib mandi. Boleh tak? Keluar mandi ke tak? Tu perbahasan lain. Tu perbahasan nombor 2. Tak, kita nak tengok ilaj tadi. Maksudnya, kalau pun panjang kepala kita tadi, kepala tu ya. Apa tak? Hasyafah tadi, maka selagi tak tenggelam kepala tu sampai habis yang helmet tadi tu, tidak wajib mandi. Boleh? Dah hak yang kata ikut anggaran orang golek tu, hak tu kalau putus. Kalau kepala helmet kita tadi putus, tengah-tengah duduk mesin tebu, Jadi masuk ke mana tak tahulah. Hilang kepala helmet tadi. Baik. Dah ustaz kata tergelang kepala hasyafah. Dah hasyafah tak ada sekarang ni. Lepas tu nak kira kan hak tu lah ambil ikut rolik orang. Mana mu tinggi 170. Rolik orang panjang mana? Berapa inci ke berapa benda panggil binatang tu tadi. Tergelang dengan kadar tu bezakan. Dua masalah. Kalau ada kakah tu, walaupun panjang, wajib dia tenggelamkan habis. Kalau yang kata ambil kadar orang lain tu, sekiranya terputus ataupun tak ada kepala hasyafah tadi. Baik, sesat. Tenggelam tadi, fil farji dalam farash. Farash yang kita maklum adalah kemaluan wanita. Tetapi farash di sini umum. Lagi umum. Maksudnya, termasuk kemaluan wanita, kubul atau dubur. Dengar mana? Kubul atau dubur. Ataupun kemaluan lelaki, kubul atau dubur. Dah buat gana gitu. Mapumu lah. Dah kira nak khabar masuk. Dalam Kasyifatus Saja, antara syarah Safinatun Najah, Syekh Nawawi Bantani, ataupun kitab tu atau kitab lain. Syekh Nawawi ada beberapa kitab fiqh. Dia bagi masalah, kalau memasukkan zakat kita ke dalam zakat kita. Tergelang kepada maka wajib mandi. Sebab tu kes liwat, dari sudut haram kita tak mau bahas. Memasukkan hasyafah ke dalam dubur. Sama ada lelaki atau perempuan, ketika tu wajib mandi. Wajib juga mandi. Baik. Termasuk dalam faras ni juga, adalah kemaluan binatang. Hari tu waira kan, beberapa minggu lepas ke beberapa hari lepas, waira orang yang girogo kambing. Baik, soalan kita bincang dari sudut fiqh. Dari sudut haram tu maklum lah. Bahkan dia tadi kena takzir. Kena takzir kerana jima' binatang. Ni memang bahaya. Masyarakat lah ni kepala dia dah betul dah. Baik, na'udzubillah min zalik, minta berlindung kita dan keturunan kita daripada terkena musibah tersebut. Baik.
Kalau dia tadi memasukkan kemaluan dia dan tergelang hasyafah dia dalam farash, maka ketika tu wajib juga dia mandi. Dia yang wajib mandi, mudah sama mandilah kambing tu. Nampak tak? Okey baik. Termasuk juga dalam kata farash ni sama ada kemaluan orang yang hidup atau kemaluan orang yang mati dah. Jadi apabila dia setubuhi mayat, ni na'udzubillah juga, tabiat yang sangat pelik. Dia setubuhi mayat, maka ketika tu dia tu wajib mandi. Mayat tadi wajib dah ulang balik mandi, tidak wajib dah. Sini saya nak khabar sebab tu ramai orang kita salah faham. Dia kata isteri tak boleh cium untuk lelaki hak mati. Molek isteri mati dulu rasa. Itu contoh isteri mati dulu lah. Sebab apa isteri mati dulu? Biasa kalau isteri mati dulu ni untuk lelaki akan sayang. Lalu dia akan memaafkan semua dosa-dosa isteri. Tak, puan jangan marah dia hamba. Tengok faedah je. Apa? Tu jadi Siti Sarah tu duduk gembar-gemburkan isteri ahli syurga tu. Tok lelaki dia maafkan semua. Sebab apa? Dia meninggal dulu. Tok lelaki ni dia ada kot sentimen dia tu. Lalu orang puang orang lelaki mati dulu. Dalam keadaan orang lelaki bekok kita. Naknya kita orang puang. Tu. Jadi doa lah bini mati dulu. Sebelum tok lelaki. Gurau lah. Gurau yang ambil hati kan. Gurau petang ni. Waktu ni orang tidur ni. Kita kelas. Baik. Contoh kata orang puang mati. Ada orang kata suami tak boleh pergi cium jenazah tok lelaki. Sebab apa? Takut batal wuduk. Nampak? Weh, batal wuduk tu batal wuduk siapa? Batal wuduk hak hidup tu. Hak mati tadi tu dah batal dah wuduk dia. Dah apa kita sunat wudukkan mayat? Kerana syarak suruh. Orang mati tak ada dah hukum kalah. Tak ada dah hukum wajib sunat batal, tak ada dah. Hukum tu atas kita, So, kalau orang lelaki ke orang puang ke cium jenazah isteri ataupun pasangan dia lah mudahnya, maka ketika tu tidak membatalkan wuduk mayat. Jadi hak tadi kalau ada orang buat kerja gila, nyegi jimak mayat, maka ketika tu tergelang kepala hasyafah dia, wajib dia yang mandi, tak wajib ulang balik mandian ke atas mayat tersebut. Itu cerita dia. Baik, sesat. Hak ni ilaju hasyafah ni walaupun tak keluar mandi, asalkan tergelang benda tu wajib mandi. Tengah-tengah nak bersama dengan isteri, tergelang dah kepala tu, orang pun telefon, bos telefon suruh kerja, dadang lah buat kerja, maka ketika tu wajib mandi. Ni ingat untuk orang yang nak nikah. Minta maaf, saya sebut perici sikit sebab pengalaman saya, beberapa orang yang dah kahwin, ramai bila saya sebut gitu, dia kejut. Gitu ke? Maknanya ramai tak tahu. Jadi benda dalam kain ni, kalau ustaz dah sebut, dia akan kita tanya pomeh. Nampak tak? Nak tahu khabar ke sahabat-sahabat. Kalau ustaz-ustaz mengajar tak sebut. Bila ustaz sebut, mengata ustaz caruk. Dah kalau ustaz tak sebut, nak suruh pergi sebut pomeh. Kira mana? Nampak tak? Memang tepat dia dah. Kita bincang hukum. Kita bincang hukum. Baik, selesai. Yang kedua, perkara yang mewajibkan mandi adalah khurujul mani. Keluar mani sama ada dengan jalan biasa, maksudnya persetubuhan suami isteri, sama ada dengan jalan halal atau haram, zina atau pedok, semua sekali wajib mandi. Sudut dosa perbahasan lain, sekarang kita bincang tentang wajib ke tak mandi. Zina ke apa, asal keluar mani, wajib mandi. Ataupun kita keluar mani tadi dalam keadaan benda. Bukan kita lah, orang ni keluar mani tadi tu dalam keadaan dia tengok pokoknya keluar mani dia. Tak tahu apa, hari tu betul lah tengok pokoknya, nampak keluar mani tu. Bukan air mazi dah, air mani. Baik, maka ketika tu wajib dia mandi. Dah dosa ke tak? Kalau dia tabiat dia bila tengok pokoknya dia naik syahwat, lalu dengan sebab naik syahwat dia tengok pokoknya, lalu ketika tu hukumnya haram. Kaedah. Setiap benda yang menaikkan syahwat. Dengan jalan haram lah maksudnya ni. Setiap benda yang kita tengok tu menaikkan syahwat kita. Selain dia tengok bini kita lah. Maka hukum kita tengok benda tadi pun adalah haram. Apatah lagi siapa keluar mani. Nampak? Walaupun kita tengok tadi kayu. Walaupun kita tengok tadi patung. Walaupun kita tengok tadi mahram kita. Maka hukum tengok pada dia adalah haram.
Walaupun yang kita tengok tadi tu adalah sejenis kita. Maksudnya kita lelaki, dia lelaki kau. Kita tengok kawan kita, kita naik kan? Oh tak? Jenis Tuhan uji dia kan? Ada kan berapa orang gitu? Baik, maka ketika tu haram kita tengok dia. Haram tadi atas kita. Maksudnya bukan atas semua orang, tapi atas diri kita masa tu haram untuk tengok. Sebab tu ada kawan saya tu, saya biasa cerita, malah cerita ni. Dia jenis, dia salam dengan orang, hok jenis tangan buat rumah apa, dia boleh. Dia ketua kepala. Jadi, saya sebut ke dia, mu ni haram salam dengan orang lelaki kat tangan gitu. Apa tak? Pasal dia jadi rasa syahwat. Pelik juga tu. Tapi Tuhan uji dia lah. Jadi bila dia duduk dalam ilmu tu, dia sabar. Sabar tadi boleh pahala. Jangan layan perasaan, sabar, ikut syarak. Ikut syarak. Dah mudah boleh apa, tak ada masalah. Jadi keluar mani tadi, sama ada jalan biasa ataupun tidak, sama ada dengan tangan sendiri atau tangan isteri ataupun dengan apa saja cara, wajib mandi. Boleh? Dari sudut haram, perbahasan lain. Okey, sini sahabat kita tanya tadi. Apa beza mani dengan mazi? Saya akan bagi bonus, saya akan sebut 3 perkara dulu. Mani, mazi dan juga dia segi air wadi. Air mani sebelum tu dia ada beberapa sifat. Cuma Imam Nawawi kata kalau pun kita tidak kita tengok air mani keluar tidak memenuhi semua sifat ni, maka dia telah dipanggil mani. Contoh, okey tengok. Antara sifat mani ialah dia berwarna putih. Dia berwarna putih. Satu. Yang kedua, dia keluar tadi ketika dia keluar dalam keadaan syahwat dan dikemuncak syahwat. Dikemuncak syahwat. Nampak? Sebab tu kalau ada orang, minta maaf saya sebut kalau orang tu dia keluar mani, dia tengok orang puan tu keluar mani dah. Tengok je keluar mani tu maknanya dia ada masalah dia. Dia kena pergi berubat tu. Pasal syahwat dia tu lemah sangat. Tengok tu boleh keluar mani dah. Nampak? Padahal tak kena napa-napa, tengok je keluar mani dah. Tu masalah tu, kena pergi berubat. Baik. So, mani ni dia akan keluar dalam keadaan syahwat ketika kita berada di kemuncak syahwat. Maksudnya, dia keluar tu dalam keadaan sedap. Kita rasa lazat. Kita rasa lazat. 2. Yang ketiga, dia keluar tadi dalam keadaan tadafuk. Maksudnya terpancut. Dan yang keempat, baunya anyir lah. Baunya anyir macam bau putih telur tu. Bau putih telur. Baik. Andai kata orang tadi dia keluar mani dalam keadaan tidak terpancut. Contoh-contoh saya nak bagi. Maka adakah kita nak klasifikasikan tu sebagai mani? Maka jawapannya ya, tu mani juga. Kerana dia ada sebahagian besar syarat sifat-sifat mani yang lain. Walaupun tak ada beberapa syarat yang lain. Selesai. Tu mani. Adapun air mazi dan air wadi, kedua-dua air ni adalah color jenis. Saya panggil dia colorless lah. Bahasa Inggeris colorless maksudnya air mengikut bekas. Kalau duduk dalam bekas hijau, hijau lah dia. Kalau duduk dalam bekas biru, biru lah dia. Tu air wadi atau air mazi. Air mazi. Dan air mazi atau wadi ni dia akan keluar dalam keadaan meleleh. Tidak rasa sedap. Masa keluar tu tidak rasa sedap. Inilah gitu je. Cumanya air mazi dia akan keluar kerana syahwat. Nampak? Air mani tadi dia keluar sebab syahwat kau, kemuncak syahwat. Dan dia keluar dalam keadaan bersyahwat, maksudnya rasa sedap masa keluar. Air mani kerana syahwat. Tapi bukan dia tubik tu kita tak rasa sedap, gitu je. Tubik biasa je. Jadi golek orang lelaki ke tak, dia bila tengok orang puas sekadar tengok, goleknya kalau keluar pun keluar air mazi lah. Jadi kalau jenis keluar air mani lalu tu, dia panggil Power Ranger. Nampak tak? Sama ada banyak sangat dah ke atau orang ni tak tahu Power Ranger. Baik. Tu air, okey, ada pun air wadi dia akan keluar kerana dua sebab. Sama ada selepas daripada kita kencing, air kencing tak perlu dah saya royak maklum dah okey. Sama ada selepas air kencing dan dia melekit lupa royak. Tiga-tiga air ni semuanya jenis melekit.
Sebab ada orang tanya beza air kecing dengan air mani. Air wadi dengan air kecing. Ada air kecing warna putih, so dua-dua tu air wadi melekit. Dia melekit dan dia keluar kerana apa? Kerana lepas daripada kita kecing, tak semestinya. Kalau keluar tu antaranya sebab ni. Lepas kita kecing ada keluar sikit air yang melekit, tu air wadi dia panggil. Ataupun kerana kita buat kerja kuat. Kuat ikut orang lah. Maknanya kalau orang tu biasa buat kerja berat, ni berat lagi. Biasanya keluar air wadi. Tengok-tengok lepas habis buat rumah apa semua, tengok basuh luar. Bukan air beluh ni. Tengok repuan apa tak, tu air wadi. Maka wajib dibasuh untuk semayang kerana air wadi dan air mazi adalah najis dan tidak wajib mandi. Yang wajib mandi adalah air mani. Boleh? Okey. Ulama kata, kalau kita syok antara air mani atau mazi, kita syok air mani atau mazi, nak mandi tak? Maka ulama kata, mu pilih. Mu hatimu cenderung ke mana? Mu kata ni air mani ke air mazi? Tak. Kalau hati kita cenderung kata ni air mani maka ketika tu wajib mandi. Kalau hati kita rasa berat, ni air mazi ni. Tak. Maka ketika tu wajib basuh. Sunat je mandi masa tu. Cuma yang paling afdal ialah kata ulama buat dua-dua. Buat dua-dua. Baik. Yang seterusnya wal haidu wan nifas, keluar haid dan nifas. Maka wajib mandi. Okey, tengok praktis sini. Yang wajib mandi bukan ketika keluar haid. Kalau ketika dalam keadaan haid tu, kalau kita mandi masa tu hukumnya haram. Yang wajib mandi ni bila? Selepas selesai darah haid keluar. Habis dah haid tu, barulah wajib mandi. Ingat molek orang puang. Kali kita akan antara perkara yang haram bagi orang puang ketika haid ialah dia tadi haram bersuci dengan niat bersuci. Maksudnya haram dia mandi wajib, dia mandi dengan niat mandi wajib. Ketika haid atau nifas. Nak mandi biasa, mandilah. Tak ada masalah, orang pun tak marah. Mandi dengan niat mengangkat hadas hukumnya haram. Dah masuk sini, selesai daripada haid, haid dia bertidah, wajib mandi. Yang seterusnya, wan nifas dan juga nifas. Okey, perhati molek. Nifas ialah darah yang keluar selepas daripada kosong rahim daripada anak. Rahim tu tak ada dah anak. Sebab apa saya bagi takrif ni? Darah yang keluar selepas ataupun mengiringi anak setelah daripada kosong rahim daripada anak. Takrif ni lagi jamek dan manik kerana apa? Masalah kalau tahu Amain, anak kembar. Pukul 8 pagi beranak seorang. Masa beranak anak pertama tu, tubik dah darah lepas tu. Adakah darah nifas? Jawapannya tak. Ada seorang lagi dalam perut. Lepas keluar anak yang kedua tu, keluar ujung jari kaki anak tadi, keluar habis dah, tak tinggal sorak rambut pun dalam tu, maka ketika tu baru dipanggil yang keluar, darah yang keluar selepas keluar anak kedua tu, baru dipanggil darah nifas. Gitu. Wal wiladatu, wiladah ni maksudnya beranak. Orang puan contoh, dia beranak tadi, tak keluar darah setarang. Setarang baruh tak keluar darah. Nampak tak? Kering. Ataupun dia isu moden lah ni belah-belah. Scissor. Bila scissor, dia tak keluar darah lah. Maksudnya tak keluar darah daripada pangkal rahim tadi tu. Baik. Adakah dia wajib mandi? Maka ulama kata belah scissor wajib mandi kerana apa? Kerana beranak. Mandi tu bukan sebab nifas ataupun haid apa, tapi kerana beranak. Ini pendapat muktamad mazhab Imam Syafi'i. Baik, selesai. Dan seterusnya wal mautu, wajib mandi juga atas sebab kematian. Jadi hak ni wajib atas kita orang hidup lah. Nanti kita akan bahas masalah wajib mandi bagi orang mati ni dalam bab jenazah lagi, insya-Allah. Okey, faslun fi furudil ghusli. Baik. Fardu mandi. Yang pertama, furudul ghusli isnan. Fardu mandi ada dua. An-niyatu, yang pertama niat. Yang kedua, ta'mimul badani minal ma' bil ma'.
meratakan air dengan air, dengan meratakan badan, meratakan badan dengan menggunakan air. Perkataan, okey, yang pertama niat maklum, saya tak berhurah panjang dah. Bila kita start, saya sebut sikit aja, bila kita start, okey, kita mandi berjeruk dah. Tapi dah niat lagi mandi wajib. Okey, bila kita niat sama kat macam kaedah wuduk tadi, barulah dikira sebagai mandi wajib. Boleh? Kemudian takmimul badan, meratakan seluruh badan. Badan dari sudut lughah dengan maksud tubuh kita kecuali kepala. Dari sudut bahasa. Adapun badan di sini merujuk kepada seluruh tubuh kita termasuk kepala. Boleh di sini al-badan di sini. Basuh tadi bil ma dengan air lah. Kalau sekiranya tak ada air kita kena tayamum. Ada orang tanya dah tayamum. Ni ada cerita nakal tak apalah. Kok rasa panjang tayamum. Ada orang ingat tayamum tu dia kena sapu seluruh pasir tu sampai tubuh. Sampai seluruh tubuh dia. Tayamum maklum. Tayamum hanya muka dan pergelangan tangan. Sama ada nak gantikan wuduk ataupun mandi wajib. Boleh sebab ada orang kata dia accident. Orang tu ada seorang tu dia cerita kawan dia accident. Bila accident dia adalah tempat kemaluan dia tu tak boleh. Kemaluan dia tu tak boleh kena air. Jadi ustaz pun jawab ustaz kata dah tayamum Tak ustaz. Dah kalau tayamum pedih Nampak tak? Pedih kat gigi kena pasir. Nampak? Kena tanah. La ilaha illallah. Dekat bahagian cerita tadi tu. Sebab dia faham dia. Tayamum bila ganti mandi wajib kena sapu seluruh tanah pada dak. Tayamum muka dan pergelangan tangan tadi lah. Gitu walaupun menggantikan mandi wajib. Sesat. Okey. Sini ada perbahasan sikit. Ini pendapat muktamad mazhab Syafi'i mengira fardu mandi tu 2. Adapun sebahagian ulama mazhab Syafi'i, Imam Rafi'i dia kira 3. Dia kata yang pertama fardu mandi tu adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Okey baik. Sini Abang rasa perlu sebut tak ya, tidak payah sebut biar. Mudah kata secara rekahnya sahabat-sahabat boleh kita tengok dalam kitab yang lain, saya nak pendekkan je. Pendapat muktamad menyatakan izalatun najasah menjadi syarat sah, bukan fardu. Dan di sisi pendapat muktamad mazhab Syafi'i, andai kata atas tangan kita ni ada najis hukmi, maka basuhan yang pertama yang membasuh tubuh kita dan membasuh najis tadi dah dikira sebagai basuhan pertama. Boleh? Najis hukmi saya sebut najis hukmi. Adapun kalau ada najis aini, wajib dihilangkan najis tadi. Hak ada tompok-tompok tadi wajib hilang dulu. Hak saya bahas ni adalah najis hukmi. Di sisi pendapat muktamad, basuhan yang pertama kita tadi, bila kena bahagian kawasan najis hukmi tadi, dikira menghilangkan najis dalam masa sama mengangkat hadas. Adapun pendapat Imam Rafi'i, dia katakan mesti hilangkan najis dulu. Maksudnya, najis hukmi tadi, kalau kita basuh air, air yang kena, okey, kawasan atas ni tak kena, najis kena sini contoh. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila air daripada atas ni kena kawasan ni, najis hukmi tadi, air hak basuhan tadi tu hanya mengangkat ataupun menghilangkan najis sahaja. So apa perlu kita buat? Kawasan yang kena najis ni, maksudnya najis hukmi tadi sahaja. Kawasan yang kena najis tadi kita kena repeat balik. Boleh? Kerana tidak dikira menghilangkan najis hukmi. Itu pendapat dikira di sisi Imam Rafi'i dan itu bukan pendapat muktamad lah dalam masalah ni. Tersalah. Kalau ada soalan tanya okay. Kemudian faslun fi syara'itil wudu. Pasal pada syarat-syarat wudu. Okey, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Syarat wudu sini juga merupakan syarat bagi mandi wajib. Boleh tambah sebagai nota. Bukan kitab tu salah dah. Tapi pengarang hanya sebut syarat wudu, sebenarnya ni juga syarat mandi wajib. Boleh tambah fi syara'itil wudu wal ghusli. Syurutul wudu'i asyaratun, syarat wudu tu 10. Okey, 10 ni di sisi musannaf,
untuk mudahkan kita. Baik. Adapun sebenarnya syarat wuduk ada 15. Semua sekali ada 15. Baik. Yang pertama al-Islam. Islam. Mestilah orang tu Islam. Saya boleh speak sikit Masalahnya sangat banyak. Cuma tak sempat dah kita nak bahas terlalu detail. Al-Islam iaitu Islam. Wat-tamyiz. Tamyiz ni maksudnya dia dah antara baik dan buruk. Ataupun dia boleh makan sendiri tu tamyiz lah. Maka nak sah wuduk tu mesti mumayyiz. Yang seterusnya wan naqa'u anil haidi wan nifas, mesti orang tadi tu naqa' ni asalnya kosong. Ataupun kita panggil sunyi sunyi daripada haid nifas. Maksudnya orang tadi tidak haid dan tidak nifas. Itu. Kalau orang haid dan nifas dia berwuduk, maka wuduknya tidak sah. Bukan sekadar wuduk tidak sah tapi hukumnya haram. Ingat molek, saya seumur sampai sini saya akan ingatkan. Sebab ada sebahagian ustaz yang ajar perubatan Islam dan sebagainya. Dia kata orang perempuan bila diganggu oleh jin dan syaitan ketika haid tu, nampak? Berwuduk lah, kata. Wuduk dengan niat wuduk lah. Nampak? Jadi hak ni adalah satu ajaran yang menyalahi mazhab Syafi'i. Nampak? So kalau dia nak basuh tangan bukan niat wuduk tu tak ada masalah. Dia nak mandi wajib, silap bukan mandi wajib, dia nak mandi tanpa niat akad hadas tu tak ada masalah. Dia suruh wuduk. Wuduk dia tak ada adab. Dia hanya khusus ibadat. Nampak? Jadi ketika itu kalau dia berwuduk sekalipun wuduknya tidak sah. Orang haid ataupun nifas. Dan lepas tu kalau dia tadi wuduk juga hukumnya adalah haram. Sudah sah buat kerja gitu. Baik. Lepas tu katanya lagi rahimahullah wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati. Ni amma ni atah mana tu? Atah pada anil hadas anil haidi tadi. Maksudnya wan naqa'u anil haidi. Laju enggak tak apa di situ. Ni nak sudah sungguh syarat-syarat dia. Syarat-syarat apa igok diri ke? Kita tekan tak apa ada masalah. Bawah lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Saya bangga dah dengan sahabat-sahabat semua masih stay bersama dengan saya. Saya cakap ni dah belat dah. Kalau dah ngatuk buat ni cakap. Kalau duduk depan ni kalau saya mampu kerah dah. Apa dah. Okey, wa amma yamna'u wusulal ma' atau pada nu anil haidi. Maksudnya wan naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. An ma tu asal dia. Ainu ma. Bila dia sama jadi amma tu kena ngaji imla pula lah. Kaedah penulisan. Bila kau dia boleh sambung an dengan ma dan sebagainya lah. Baik. Mesti suci ataupun kosong daripada perkara-perkara yang yamna, yang menghalang. Halang dia wusulal ma' sampainya air ilal basyarati kepada kulit. First kali sebelum dia berwuduk dia kena hilangkan belaka semua yang menyampaikan air. Sebab tu dalam masalah cat tadi saya katakan sepatutnya dia hilangkan. Ada satu masalah yang saya kira sebahagian orang kerat. Beberapa orang tanya saya masalah ni. Masalah selumbar. Orang KL panggil dia Amirul Hafiz. Selumbar kenal tak? Kenal. Amirul Hafiz orang mana? Maka. Oh, ke dalam ni Terengganu lah ke? Tak ada. Yang KL ada KL. Lukman orang KL sekarang. Nak ingat dia. Irsyad orang mana? Ustaz Irsyad. Melaka. Orang Melaka. Kenal tak selumbar? Kenal. Okay, kenal tak apalah. Ustaz Syukri Hafiz pun ada, Masya Allah. Jadi selumbar. Selumbar bila masuk dalam tangan lugar pula. Saya sebut selumbar yang dimasukkan selumbar tadi lah. Baik. Selumbar tadi bila masuk dalam tangan, adakah wajib kita buang? Sekarang ni kita mesti buang sebelum kita berwuduk. Kerana selumbar tadi dia akan menghalang daripada kena seluruh permukaan tangan kita tadi. Kulit kita tadi. Maka ulama kata tengok.
andai kata selumbur yang masuk dalam tangan kita tadi tu, saya bagi contoh bayangkan ni kulit karian. Selumbur yang masuk tadi tu cokeng. Cokeng maksudnya terkeluar permukaan. Maka hak yang dalam situasi ni wajib dicabut selumbar tadi. Wajib dicabut selumbar tadi sebelum berwuduk. Boleh? Adapun kalau sekiranya selumbar tadi dia masuk dalam kulit kita sehingga kulit tadi sudah menutup permukaan selumbar, maka ketika ni tidak wajib untuk mensahkan wuduk kita, tak wajib kita korek. Dari sudut sakit tu soal lain. Maksudnya adakah wajib kita kupilkan kulit kita dan buang selumbar tadi? Jawapannya tidak wajib kerana permukaan kulit kita sudah menutupi selumbar tersebut. Boleh? So ada dua perincian masalah tersebut. Baik. Wa alla yakuna ala udwi Kau apa tu ni? Kau dah belah tau. Boleh ke tak Tuan Pengurusi untuk slot ni kita tangguh soalan? Boleh. Maksudnya soalan yang ada kita jawab pada sesi petang boleh? Boleh. Okey, baik. Kejap siapa aku apa itu untuk sesi tengah hari ni? Tengah hari sampai pukul 12. Sekali soal jawab? Tak ada soal jawab. Oh, ni sesi soal jawab dah masuk dah. Lepas tu kan nak suruh berhenti ni? Atau saya boleh habiskan satu pasal ni? Ustaz boleh. Okay. Wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyirul ma'. Dan kita dah hendaklah dan orang panggil kita hendaklah pastikan atas anggota kita tadi tidak ada perkara yang ma yughayyiru, benda yang mengubah air. Benda yang boleh mengubah air. Di sini perbahasan kalau ada pen, dakwat pen bukan pen, dakwat pen yang terkena ada di tangan kita, yang dakwat pen tadi cair. Kalau dakwat pen kering, maklumlah dia tidak maksudnya dia tidak menghalang kita daripada serat air pen ni kan. Cuma isunya kalau dakwat pen tadi basah, lalu kita berwuduk, kita basuhkan basuhkan tangan kita sebagai misalnya, maka ketika tu dakwat pen tadi kita kata dah untuk bersuci, tak ada sebut dah kita ni, dah ingat sebut. Untuk bersuci mesti menggunakan air yang suci. Air mutlak maksudnya. Tidak boleh air yang bercampur walaupun dengan benda yang suci. Jadi pen tadi, bukan najis tapi dia tadi mengubah air. So kita kena hilangkan dulu dakwat pen tersebut, barulah kita berwuduk di kawasan tersebut. Ataupun ubah benda, hilangkanlah benda-benda yang boleh menghilangkan benda-benda yang boleh mengubah warna air. Biasanya contoh bagi za'faron. Za'faron bahasa Arab. Bahasa Melayu saya dah agak orang panggil dia. Kalau kitab Jawi dia panggil kuma-kuma. Kuma-kuma tu bukan kurma. Za'faron. Za'faron ni biasa nasi minyak pun orang masak ada. Yang seterusnya wal ilmu bi fardiyatihi, dan dia mengetahui tentang kewajipan berwuduk tadi. Yang seterusnya wa alla ya'taqida fardhan min furudihi, itu sunnatan. Dia tidak berpegang sini bukan maksud berpegang akidah tu. Bukanlah dia pegang dari sudut dia menyangka. Dia menyangka satu fardu daripada fardu-fardu wuduk, rukun wuduk ada tu merupakan sunat. Maksudnya dia tidak menyangka fardu, salah satu daripada fardu wuduk tu sebagai sunat. Maksudnya kan kita kata dah fardu wuduk tadi ada 6. Ada 6 kan? Jadi dia tidaklah katakan basuh muka tu adalah sunat. Tapi dia berpegang basuh muka tu wajib. Adalah rukun wajib dalam wuduk. Gitu. Boleh? Maka kalau sekiranya dia kata basuh muka tu sunat je basuh muka dalam wuduk, tak wajib pun, maka wuduk orang tersebut tidak sah. Gitu. Jadi sini ulama ada dua ke tiga masalah, nanti kita bilang je. Yang pertama, orang yang menentukan orang yang menentukan fardu wuduk, walaupun satu fardu,
dia kata basuh muka tu sunat, maka orang ini tidak sah wuduk dia. Walaupun dia telah melakukan syarat-syarat yang lain. Sebab tu sini syarat kena belajar. Boleh? So, dia, okey satu. Ataupun orang tadi, situasi kedua, dia tahu dalam wuduk ada fardu, dalam wuduk ada sunat. Lalu orang tanya dia, dalam wuduk tadi mana fardu mana sunat? Dia pun jawab, tak tahulah. Dah utara. Baik. Tapi dia tidak menentukan. Dia tidak menyatakan yang fardu-fardu wuduk tadi sebagai sunat. Maka orang tadi, kalau dia tadi orang awam, bukan kaki masjid, wuduk dia sah. Wuduk dia sah. Kalau dia jenis orang belajar sama, tapi tak tahu lagi, maka wuduk dia tidak sah. Boleh? Jadi cukup untuk orang awam ataupun kita lagi balik ke rumah ke, dan sebenarnya bukan ustaz saja kerja gini ni. Yang hadir daurah ni kadang-kadang ada sebahagian kita kerja bisnes, tau. Ada tu token dia, kau ada lah macam-macam lah. Tau, ada yang bahagian hacker dan sebagainya. Jadi ada kadar yang kita boleh cerita ke masyarakat. So apa yang perlu kita fahamkan pada masyarakat dalam masalah ni ialah mu kena tahu dalam wuduk tu ada fardu ada sunat. Tanpa mu menentukan hak mana fardu, hak mana sunat, sah dah wuduk mu. Tu sekurang-kurangnya dalam masyarakat. Tapi kita hak belajar ni kena beza lah. Fardu hak nang tadi tu je lah. Okey. Selama mana dia tidak menentukan mana-mana fardu tu sebagai sunat, sah wuduk dia. Di sisi orang awam. Baik, sesat. Kemudian, ni syarat tadi. Wal ma'ut tahur. Dan air tadi mesti suci. Lagi pula menyucikan. Okey. Wadukhulul waqti. Okey, tengok. Syarat wadukhulul waqti wal muwalatu. Dua syarat akhir ni adalah untuk lidaimil hadas. Boleh? Berapa ni? 8 syarat awal untuk orang yang salim. Maksudnya orang yang selamat, sihat sejahtera. Maksudnya tidak ada daimul hadas. Ada pun 2 syarat akhir dukhulul waqti dengan muwalat. Dukhulul waqti maksudnya telah masuk waktu. Maksudnya masuk waktu, nanti saya akan urang. Cuma nak khabar syarat dukhulul waqti dan muwalat ni hanya khusus. Hanya tertentu kepada orang yang daimil hadas. Boleh? Maka, bila faham gitu, kita pergi satu-satu pula. Dukhulul waqti, khusus pada orang yang daimil hadas. Sebelum tu kita faham dulu daim. Orang yang berterusan dalam keadaan hadas, sama ada dia tadi kencing sokmo, kencing dedah. Ataupun dia tadi kentut dedah. Kentut dedah pula. Kentut sokmo lah. Ataupun dia tadi keluar mani sokmo. Saya ingat dalam kitab fiqh gurau keluar mani sokmo ni warna. Dah. Cuma dalam 2 tahun lepas ke, dah ingat dah. Ada seorang sahabat tu mari cerita. Si sahabat ni ngapal Quran jugalah. Dah, dia tu muka handsome lah, lebih kurang saya kot rasanya. Kurang-kurang Baik. Dia muka handsome, jadi ramai lah yang minta dia tu. Dan dia menolak satu orang. Daripada kalangan ramai-ramai tu dia tolak, dia reject. Sebab dia nak belajar ya. Tiba-tiba lepas dia tolak tu, dia pun tak ambil fitnah. Cuma mana antara asbab dia nampak lepas dia tolak orang tu kena. Dia jadi air mani dia keluar sama. Tak ada lah sembuh sama, maksudnya keluar daripada permukaan tu tadi tu. Jadi nak kena termasuk dalam daimil hadas. Termasuk dalam daimil hadas. Maka disyaratkan untuk dia berwuduk mesti masuk waktu dan muwalat. Kalau saya kata muwalat sunat tadi tu bagi orang yang salim, orang yang selamat. Bagi orang daimil hadas, dia basuh muka, dia tak boleh pergi main bola tu. Dia kena sempurnakan terus habis. Nampak? Okey. Dia kena sempurnakan terus habis. Okey, sebelum saya, ada apalah, hal-hal tu kita sebut dulu. Jadi, bagi orang yang daimil hadas, dia bila masuk waktu, contoh masuk waktu zuhur, dan dia nak semayang. Masuk waktu sini dia nak semayang. Dia mesti masuk tandas, basuh dulu bahagian kemaluan dia tu. Sama ada depan ataupun belakang tadi, dia basuh. Kemudian dia tutuplah dengan sesuatu ke, ikut benda lah, nak seletik ke, nak ikat, dia ikut anda lah. Itu cara syarak bagi kemudahan. Orang puan nak pakai, ikutlah. Maknanya secara goliknya mengurangkan keluarnya benda tu. Sebab dia akan keluar kau. Baik, mengurangkan keluar, masuk. Kemudian dia, kalau dia nak sembahyang berjemaah,
dia hanya kan kita katakan mesti segera kan mualak dia. Dia mesti kadar yang dimaafkan pun dengan kadar tunggu iqamat. Maksudnya antara azan dengan iqamat, masa tu tunggu untuk imam iqamat, ketika tu dimaafkan. Kalau ikutkan dia kena segera. Nampak? Semayang pun dia kena segera juga. Wuduk dia pun kena segera juga. Maka ketika tu dia boleh tunggu kadar tersebut. Tapi tak boleh lepas daripada dia balut apa semua, kemudian dia ambil wuduk, dia tunggu masa yang lama dan main bola dulu baru nak semayang balik, tak boleh. Masa tak boleh, bila dia nak semayang semula, dia kena buat balik. Boleh. Itu yang dimasukkan dengan mualah. Okey, masuk waktu dengan masuk gini. Kalau sekiranya waktu semayang, maklum. Orang azan ataupun masuk waktu, maka semayanglah fardu tadi. Adapun sembahyang sunat, macam mana pula? Sembahyang sunat ni secara mudah gini. Dia ada beberapa pembahagian. Yang pertama sekali, kalau sembahyang sunat mutlak ataupun sembahyang sunat wuduk yang tak ada waktu yang tertentu ni, sembahyang tahiyatul masjid ke apa semua ke, masuk waktu di sisi orang yang daimil hadas ni adalah apabila dia nak menunaikan perkara tersebut. Apabila dia nak menunaikan perkara tersebut. Satu. Adapun kalau sekiranya sembahyang tadi, sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah, bilakah dia perlu berwuduk bagi orang yang daimil hadas ni? Ialah apabila jenazah tadi selesai dimandikan dah. Selesai mandi tu dia pergi masuk tandas selesai rogak-rogak je. Jenazah siap kapang, dia pun baru boleh semayang. Sebab kaedah kita tak boleh semayang kalau jenazah tadi tak mandi. Nampak? Mesti sembahyang selepas daripada jenazah dimandikan. Cuma bagi orang yang daimi hadas, lepas jenazah siap mandi, barulah dia boleh untuk berwuduk ketika tersebut. Okey, selesai masuk waktu dan juga wal muwalah tadi. Akhir sekali dalam masalah daimil hadas, ada sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan daimil hadas. Yang pertama saya sebut, setiap ujian yang Allah Ta'ala datangkan ada pahala. So, jangan kita merungut benda tu. Jadi bila ada orang kecil dedah dah, na'udzubillah, minta jauh lah. Kalau tak kena ni minta jauh, dan jangan minta nak kena tu. Tapi bila dah kena tu, sangka baik dengan Allah, Allah datangkan ujian tadi, orang lain mudah-mudah je boleh semayang, kita kena ada benda-benda yang kita kena ambil cara. Itu adalah cara Allah Ta'ala nak beri kita pahala banyak. Mungkin kita tak nak buat ibadat banyak, tapi dengan sebab sabar atas melakukan ketaatan, Allah beri pahala banyak. Kaedah lagi satu lagi, saya bagi. Amalan zahir, kalau nak dibandingkan dengan amalan batin, maksud amalan hati, sabar, sangka baik dengan orang, itu amalan hati tadi lagi besar daripada amalan zahir. Nampak? Gitu. Sedekah pahala besar dah. Besar dah. Tapi sabar lagi besar daripada sedekah. Tu boleh tengoklah dalam lain-lain pula. Baik. Itu secara ringkas apa yang boleh sebut. Kemudian kita akan masuk selepas daripada zuhur ni, nawaqidul wudu. Dan lepas tu kita akan sambung esok lah. Saya rasa lepas zuhur ni kita akan start speed sikit. Dan boleh tanya soalan sekiranya tidak faham. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya minta maaf banyak atas segala kekurangan. Kalau ada salah dan silap, boleh tegur insya-Allah ta'ala. Saya serah pada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Latif atas penerangan yang cukup mantap diberikan sebentar tadi. InsyaAllah kita akan sambung selepas zuhur pukul 2 sampai pukul 4. And then kalau nak tanya soalan boleh sesi yang yang petang ni insyaAllah. Tanpa berasa, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Ustaz.